Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Hari ni kita buat mukbang. Ya maklumlah dah lama saya tidak berkeudara dengan menu-menu yang baru. Jadi hari ni saya sempat masak, saya balik kat Melaka, saya sempat cari menu-menu tradisional, saya nak buat mukbang sambil kita bercerita topik-topik yang menarik, topik-topik isu-isu yang agak viral sepanjang minggu ni. Dan bagi anda semua, saya harap anda semua telah menonton 2 video saya yang saya baru post. Sebab sekarang ni saya tak ada masa sebab saya agak busy bekerja dekat Kuala Lumpur juga. Jadi saya tak ada masa nak edit video, nak shooting video. Jadi kalau saya ada masa, saya akan keluarkan video-video yang telah saya record, dan saya akan edit dan saya akan keluarkan bukan hari Ahad, mengikut hari yang saya sempat. Okay? So tanpa membuang masa, marilah kita makan. Hari ni kita ada urat pucuk betik, my favorite. My favorite. Dan kita ada ni adalah kita punya daging masak merah ala-ala Thai, dan juga kari kapitan ayam ala Nyonya, dan tempe. Orang Jawa mesti suka makan tempe dengan kita makan dengan kita punya urat kita. Okey, so tanpa membuang masa, marilah kita makan. Firstly, ayah kami kita punya urat. Siapa yang suka makan urat pucuk betik ni? Saya kalau ada urat pucuk betik ni memang saya suka. Kat rumah dekat kampung saya di Mersing Johor, memang ada tanam pucuk betik. Kadang-kadang kalau setiap ujung minggu ke, kalau ada pucuk betik yang baru tumbuh, memang sentiasa ada urat pucuk betik ni. Sedap ni. Tapi oleh kerana tidak ada sambal belacan, tak payahlah, sebab saya punya urat ni pun dah rasa pedas. Cuba makan. So, kita tak mau sambil makan. Saya nak berceloteh sikit, saya nak bercerita sikit. Tiga topik yang viral pada minggu ni, iaitu saya nak cerita pasal PRU 15, dan juga saya nak bercerita pasal konsert Kak Nur Aniza Idris, dan juga tentang KWSP, pengeluaran khas 2.0. Sementara itu kita ambil ni daging masak merah ala-ala Thai. Ya, nampak ni. Soft and tart ni memang sedap. Saya suka makan nanti saya rata je. Wow. Okay. So, apa pendapat anda? Kerajaan sekarang ni ramai yang tak suka because dia mementingkan mementingkan gila kuasa. Sedangkan everybody know kita akan menghadapi banjir. Itu memang banjir memang semacam tahun lepas kan. Banyak orang hilang kereta, hilang rumah, hilang harta benda. Tapi kerajaan Malaysia ni, Barisan UMNO gila nak buat PRU kan. Semata-mata kerana kuasa dan kerana mereka nak terus bertahta. Bagi saya, kerana dia dah menang banyak, Barisan Nasional menang. Jadi UMNO ni dia dah mula rasa mendabik dada yang dia rasa dia akan menang untuk PRU 15. Kita tak tahu lagi. Walaupun kebajikan rakyat, kerajaan tidak memikirkan kebajikan rakyat yang sedang menderita sekarang ni. Mereka gila kuasa. Mereka rasa macam mereka nak selamatkan, seolah-olah macam ada agenda untuk menyelamatkan tengkuk mereka yang daripada yang banyak-banyak kesalahan tu. Ya, saya rasa lah. Jadi sebagai rakyat, kita kena ingat kena pilih kerajaan yang betul. Dengan kerajaan yang
hanya untuk memenuhi keperluan diri sendiri ya. Dah tiba masanya rakyat Malaysia kena tukar, kena masuk satu anjakan paradigma yang baru untuk menerima pemerintah yang baru dan bagi peluang kepada orang lain untuk memerintah berdasarkan kepada apa yang berlaku selama kita mengalami pandemik, segala bertukar-tukar Perdana Menteri, bertukar-tukar kerajaan. Hanya kat Malaysia je yang macam tu ya. Jadi inilah kuasa ya, kuasa rakyat kali ni ya. You nak tuntut KDBSP, you nak tuntut diri you, you nak buat apa? Diorang buat tak tahu je, pukul tak tahu. Inilah masanya untuk anda sebagai rakyat menentukan. Tiba masanya you kena tunjukkan taring sebenarnya you sebagai rakyat Malaysia, you ada hak menentukan kerajaan yang baru yang akan dipimpin. Kita semua. Ada yang peguam tu yang saya tengok, siapa tu, Siti Kasim kan. Siti Kasim saya tengok dia banyak agenda kepada kemanusiaan, hak asasi manusia. Dan dia juga ada agenda-agenda kemajuan pemodenan untuk masyarakat orang asli, dan dia juga ada terlibat dalam badan-badan kebajikan yang lain untuk rakyat. Saya rasa kita boleh tengok dia untuk menang pilihan raya. Siapa yang berada dekat Batu tu, apa nama, Anjung apa, tempat dia punya tu, yang tempat batu-batu tu, Parlimen Batu, diundi ya. Sekurang-kurangnya kita ada satu Iron Lady yang akan menyalak dekat Parlimen. Bukan menyalak lah, maksudnya dia ada suara yang lantang sebagai seorang peguam. Sekurang-kurangnya ada suara perempuan dekat situ yang lantang bersuara ya, yang tidak hanya kita mengharapkan kepada lelaki-lelaki yang tidak pernah melihat kesengsaraan rakyat, dan at least kurang-kurangnya dia dapat menyelesaikan harapan kepada rakyat untuk masalah-masalah dunia. Dia tu mau kepada dunia lah. Hal akhirat tu antara dia dengan Tuhan dia lah. Tapi kita masa ni berada dekat dunia, dan kita kena lantik seorang pemimpin yang memikirkan hal dunia dan juga akhirat. Dia okey. Itu berkaitan dengan PRU. Tuan, daging ya. Sama tanda. Kalau you nak tengok macam mana menyiapkan daging masak merahan, you akan tengok saya tengah tunjuk video daging merah masak ala-ala Thai. Amat mudah dan saya memang suka sebab rasa dia masih sedap. Saya tunjukkan resepi yang betul. Kalau anda tak pandai buat juga, it's not my fault. Okay, so kita punya topik kita yang kedua adalah konsert Nur Anizah Idris. Saya sebenarnya dengan Kak Ita memang plan nak pergi tengok konsert Nur Anizah Idris. Tapi masalahnya kita orang tak mampu sebab kita orang daripada Johor, daripada Melaka. Dengan keadaan konsert dia punya tiket dia tu terlampau mahal sangat. Saya tak tahu, mungkin sebab dia nak buat konsert tu pertama dan terakhir. Jadi bagi saya kalau konsert yang terakhir tu memang tiket kena mahal lah. Mungkin juga disebabkan prop-prop, dia punya penari-penari dia punya persembahan dia semua tu agak eksklusif kan. Jadi dia kena keluar modal yang agak besar. Tapi bagi saya bukanlah orang yang bijak pandai yang nak menegur. Saya tak suka tegur-tegur orang, tapi anggaplah apa yang saya cakap ni adalah pandangan ya, pandangan daripada peminat-peminat dia juga. Saya minat Nur Anizah itu juga. Irama-irama etnik, irama-irama Melayu Bagi saya tak perlu cakap konsert yang terakhir. Sebab banyak benda kat dunia ni yang orang cakap terakhir sebenarnya bukan terakhir ada sambungan lagi. Kedai BSP orang kata yang terakhir, ada sambungan lagi. Orang nak minta lagi ya. Apa lagi yang terakhir ya? Macam orang bercinta juga kan.
Ini adalah kekasih saya pertama dan terakhir. Filem macam filem kekasih awal dan akhir lah. Tapi ada sambungan lagi suratan kasih pula kat situ dia berlakon berdua Dia kekasih awal dan akhir. Kahwin-kahwin kata terakhir. For the last. And then kahwin 2, 3, 4 lagi kat situ Jadi kita ni sebagai manusia kita janganlah selagi saya faham Kak Nur Zaidi umur dah banyak mungkin dia anggap benda tu sebagai yang terakhir. Tapi kita tak boleh tahu adakah dia akan terakhir atau bukan yang terakhir sama ada yang terakhir atau bukan yang terakhir itu bukan manusia, bukan kita sebagai manusia yang menentukan, tapi Tuhan. Yang pastinya adalah yang pertama kali, yang julung-julung kali yang akan diadakan. Tapi sayang dia dibuat di Istana Budaya. Istana Budaya ni kalau kita nak pergi konsert kat situ, dia very skema. Skema kena duduk tengok macam tengok pawagam maksudnya. Kami ayam masak kapitan ni dah 2 hari dah ayam ni. Saya syuting juga, nanti saya akan tunjuk dekat saya punya video Bukan nak puji diri. Apa tadi kita cakap tadi, saya lupa. Pasal apa ni? Dibuat dekat Istana Budaya Sebenarnya konsert-konsert tradisi ni kalau kita mengimbau kembali kepada zaman-zaman dulu kala lah. Zaman-zaman penyanyi lagu rodat ke, lagu inang ke, lagu-lagu berdondang sayang ke, Baba Nyonya ke kan, ataupun lagu Zapin, lagu Gazan. Sebenarnya diorang ada buat konsert dan biasanya penonton akan menari bersama, diorang akan enjoy. Kita kena belajar irama tradisional ni dia mesti full package dengan tarian, sebab tarian tu melambangkan betapa seni halus itu terhadap irama tradisional, irama Malaysia tu. Dia ada tarian dia dan juga lagu dan rentak dia tersendiri. Jadi kalau buat dekat Istana Budaya, biasa orang akan datang tengok tengok pawagam lah. Jadi diorang tak berapa enjoy, sebab diorang tak boleh nak menari, diorang tak boleh nak terkinja-kinja. Saya ni kalau nak pergi konsert, macam saya kata, saya suka tengok show. Kalau setakat orang nak cakap, dia nyanyi suara dia macam kaset, macam tetelan kaset ke, tetelan MP3 ke, so saya rasa saya tak perlu pergi konsert, sebab saya boleh beli CD, saya boleh beli kaset, saya pasang kat rumah, saya boleh dengar dia nyanyi, suara dia memang macam tu. Kita boleh buka radio, kita boleh buka CD kat rumah. Tapi kita nak pergi konsert ni sebab kita nak tengok orang tu nyanyi secara live, interaksi dengan artis dan juga penonton dia berinteraksi, dan kita nak tengok live dan juga dia punya persembahan dia punya show, mesti kena ada show. Itu namanya konsert. Kalau you pergi tengok konsert Michael Jackson ke, Celine Dion dekat Las Vegas ke, konsert siapa, Jennifer Lopez ke, Ricky Martin ke, Enrique Iglesias ke, siapa-siapa lah, dia nyanyi memang dah okey, tapi mesti kena ada show secara live, interaksi dengan penonton. Itu namanya konsert bagi saya Jadi kalau macam Kak Ani ni, saya rasa dia memang layak. Ada orang cakap suara dia pernah masuk Gegar Berganza Jadi dia masuk Gegar Berganza, suara dia okey, dia boleh nyanyi live. Dan ramai juga orang overseas, penonton overseas yang pernah mengkomen dia punya vokal dia punya nyanyian dia. Cuma kadang-kadang Kak Ani ni kalau nyanyi, kalau yang bak tarik tu dia suka ke tepi. Jadi kadang-kadang penonton ni dia memang very particular, dia akan menilai. Even Siti Nurhaliza nyanyi terkucil pun dia boleh tahu. Jadi kalau artis kena nyanyi betul-betul lah, menyanyi betul, show kena buat betul-betul. Kalau tak kau pakai je teknologi moden kan, yang boleh cover kat situ kan. Bila kalau kau takut nyanyi macam terkucil kat situ, buatlah teknologi moden yang boleh cover daripada kau terkucil kan, nampak kat situ kan. Okay, so saya nak cakap tentang Nur Idris. Bila cakap Nur Idris, orang suka membanding-bandingkan dia dengan Siti Nurhaliza. Saya bukan peminat Siti Nurhaliza, tapi saya tak pernah benci dia lah. Ikut jugalah cerita-cerita dia kan. Jadi orang akan bandingkan dia dengan Siti Nurhaliza. Okey, saya nak bagi pandangan sikit
Nur Aniza Idris dia memang penyanyi pure yang mengetengahkan irama-irama tradisional, irama-irama Malaysia, irama Melayu yang khususnya kepada irama Melayu sendiri yang dekat tanah Melayu. Saya kalau for example kita nak pergi konsert, sebab tu saya kata you all kena pergi konsert tu sebab dalam konsert tu dia ada semua genre lagu, semua daripada Sabah, Sarawak sampai ke Perlis sampai ke Kelantan. Dalam album dia semua lagu macam saya, kita nak kalau you daripada Kelantan dia ada lagu Rodat ke lagu Diki Putri. Kalau daripada Kedah dia ada lagu Berendoi. Kalau daripada Perak dia ada lagu Tintin. Ya, kalau daripada belah-belah selatan, belah-belah ini ada Gazal, dia ada lagu Joget, dia ada lagu Inang. Dia ada lagu apa lagi? Lagu Dondang Sayang, orang Melaka. Orang Baba Nyonya ni dia ada lagu Dondang Sayang. Jadi kalau saya tengok kat situ, Siti Nurhaliza tak ada. Siti Nurhaliza dia buat album etnik. Dia tidak ada spesifik macam Nur Aniza Idris yang ada sampai lagu Sewang orang asli dia masuk juga kat situ. Macam saya orang Portugis Jawa. Dia juga ada lagu-lagu berunsurkan Jawa macam lagu Putera Lantai Emas, macam Hatinya Tak Tahan. Dia juga ada lagu berentak Banjar. Dia juga ada lagu berentak Bugis. Jadi kalau kita pergi kat situ, maksudnya kita tengok konsert tu memang satu Malaysia dia pusing. Sebab dalam album dia semua komplit, semua lagu ada. Even orang Cina pun dia pernah ajak berduet dengan satu album dengan dia. Orang India pun ada macam Jacqueline Victor pun pernah berduet dengan dia. Ada lagu berentak India, ada lagu berentak dangdut. Jadi semua tu komplit untuk jadikan satu konsert irama Malaysia yang pertama yang julung-julung kali diadakan. Siti Nurhaliza dia tidak memiliki kesemua genre-genre muzik walaupun dia seorang penyanyi yang baik dari segi menyampaikan lagu-lagu irama Malaysia, tetapi untuk kita tak rasa puas sebab kita nak tengok satu Malaysia tu semua ada kat situ. Jadi Nur Aniza Idris. Dan satu benda lagi yang saya nak cakap, kesemua lagu yang ada kesemua lagu yang ada dalam negeri Malaysia akan disampaikan pada konsert yang berprestij. Yang dirancang tu lah. Hopefully dia akan bawa semua lagu-lagu setiap negeri, setiap bangsa, setiap etnik bangsa-bangsa dekat Malaysia. Penyatuan perpaduan itu yang membezakan dia dengan Siti Nurhaliza ya. Dan seterusnya dari segi vokal pula, orang kata okey lagu Hati Kamar Siti Nurhaliza boleh dia macam bergazal kat situ kan. Nur Aniza Idris dia ada range tone suara dia sendiri. Dia suara dia tebal dan suara dia very very klasik. Dia mengingatkan kita kepada penyanyi-penyanyi zaman dulu, zaman 60-an, zaman Seniwati, Rosiaci, yang memang suara dia memang suara Melayu yang very very klasik, yang tidak boleh ditiru oleh sesiapa. Dia amat unik, satu, the only one, dan dia menyampaikan lagu-lagu irama Malaysia dengan baik, dengan sedap kita dengar. Ya, Siti Nurhaliza, suara dia you boleh dapat kat mana-mana, even bapuk-bapuk bukan bapuk lah adik-adik kepit suara, banyak yang boleh tiru suara Datuk Siti Nurhaliza. So many. Kalau kita listingkan banyak suara yang boleh tiru suara dia. Sebab mungkin sebab dia terlampau minat, jadi dia boleh copy. Jadi suara dia boleh ditiru. Tapi suara Nur Aniza Idris tak ada orang boleh tiru. The only one. Jadi kalau nak kira suara sedap tu ialah suara yang orang tak boleh tiru kan. Kalau suara yang orang boleh tiru macam Tan Sri P. Ramlee orang boleh tiru because peminat setia lah, jadi dia orang boleh tiru. Jadi suara tu boleh dapat di mana-mana you boleh. Kalau dia tak ada kat dunia ke, ataupun macam Tan Sri P. Ramlee tak ada kat dunia, orang lain boleh menyampaikan lagu dia dengan baik. Begitu juga dengan kalau misalnya dia nak buat show sakit tekak ke, tak boleh menyanyi ke kan, dia dah boleh panggil backup singer yang boleh nyanyi sebiji sejibit macam ni. Memang tak sama 100%, tapi sama kan 90% lah. Ya. Jadi bagi saya, bagilah kesempatan pada Kak Ani Nur Aniza Idris. Dia pun nak buat konsert, mungkin nak macam orang kata teringin kan, sebab dia dah lama dia berjuang untuk
irama Malaysia. Jadi kita kena sokong ya. Bagi mereka yang tak minat, saya tak boleh nak cakap apa. Itulah saya katakan, sebenarnya saya memang nak pergi, tapi itulah bila dia nak, masa dia kata dia umumkan nak buat konsert, saya dengan Kak Ika dengan beberapa kawan semua nak tunggulah. Pergi buka dekat apa ni, Istana Budaya kan, nak tengok tiket. Alangkah terkejutnya saya, tiket yang paling murah 300. So macam mana kita nak pergi Saya bukan nak suruh dia rendahkan harga, tapi kalau boleh bagilah harga yang berpatutan umpama sebab you baru first time nak buat, jadi orang nak menonton ni, you bukan macam artis-artis yang dah pernah buat konsert yang orang datang memang terhibur, memang dah ada bukti yang mengatakan dia boleh buat konsert. Tapi you first time nak buat konsert, you tak boleh kenakan harga yang terlampau mahal, sebab you nak tarik orang untuk menonton. Kalau konsert tu berjaya, kalau saya kata mungkin bukan last, you boleh buat kat Johor. Johor pun ramai orang yang suka irama Malaysia Kita pun dekat Johor pun melambang, dekat selatan, dekat Sabah Sarawak. Jadi itulah minta kalau boleh harga tu dipikirkan lah, dipikirkan semula lah, kalau boleh ada penaja ke kan. Sebab tiket dia terlampau mahal jadi itu yang menyebabkan orang tak boleh nak pergi. Mereka bandingkan dengan Anak Abdul ke Ati Barat ke, dia orang tu memang tengah meletup ya. Kita bukan nak merendah-rendahkan sesiapa, tapi itulah hakikatnya kan. Tapi dia baru pertama kali, lepas tu nak menarik golongan muda pergi ke konsert tradisional yang macam tu. Dia tak faham konsert tradisional tu macam mana, sebab kat Malaysia tak pernah buat. Macam mana tarian, macam mana kita nak pergi konsert tu, macam mana kita nak berjoget, nak belajar joget inang, nak belajar joget zapin, nak belajar joget macam-macam joget Jadi bila kita tengok konsert yang seperti ini, baru kita rasa I'm very proud dekat Malaysia, sebab setiap negeri, setiap bangsa, setiap antara kita ada kebudayaan sendiri, ada seni dekat Malaysia yang amat unik. Jadi kita kena tengok konsert yang macam ni, dan lagu sendiri bukan buat lagu orang. Lagu dia sendiri, jadi lagu yang ending tu semua lagu dia sendiri. Dia tak payah buat lagu orang. Jadi kalau harga tiket tu okey, saya boleh pergi lah. Lepas tu daripada Johor, kasih hotel lagi, minyak lagi, tol lagi. Saya kata saya memang nak pergi, saya memang plan memang nak pergi, nak tengok konsert tu, sebab tak pernah kan. Tapi itulah macam saya kata tadi, kalau harga tiket tu boleh dikurangkan mengikut kemampuan rakyat Malaysia sekarang ni, musim-musim tengah tak ada duit. Kita macam saya daripada Johor, daripada Melaka, nak kena sewa hotel, at least 1 hari kena ambil hotel, lepas tu minyak lagi, tol lagi, dan duit tiket lagi kan. Sama je kalau awak beli harga tiket yang paling mahal 800, kita orang pun nak keluarkan pergi ke sana pun dekat 800 juga. Jadi kita mungkin tak boleh beli harga yang mahal lah, tapi kita nak pergi tengok juga. Jadi boleh macam juga orang yang berada di Kedah ke di Kelantan yang mereka minat irama Malaysia, gambar Diti Putri kan, mungkin orang nak pergi tengok. Tapi itulah kalau tiket dia dah melambung kat situ, macam mana nak pergi. Tapi terserahlah kan. Awak punya konsert, kenapa kita yang nak menentukan berapa harga tiket yang kita nak kena dia jual? Dia punya konsert, dia punya suara, serahlah nak letak harga berapa kan. Okay, so kita tutup cerita pasal konsert Kak Nur Aziz Idris. By the way, kalau saya tak dapat pergi pun, saya mendoakan semoga konsert ni akan berjalan dengan sukses. Dan Kak Ani, untuk Kak Nur Aziz Idris, all the best, okay? You are the best, one of the best singer in Malaysia. Okay, seterusnya kita berbalik kepada isu KWSP. Walaupun saya sebenarnya sekarang dah ada kerja part time lah, dah mula start nak mencarum balik untuk KWSP. Tapi saya rasa perlu juga untuk diberi kelonggaran sekali lagi, untuk bukan yang terakhir lah, tak berani nak cakap terakhir, sebab terakhir nanti ada lagi sambungan dia.
Tapi lah untuk yang kali kedua yang mereka request, mereka tertunggu-tunggu mereka dah berjuang. Bagilah duit diorang. Selama ni pun KDBSP keluarkan duit diorang pun KDBSP tak jatuh bankrupt pun. Negara Malaysia masih ada pencarum lagi, berlambak lagi pencarum. Dan kalau mereka dah start kerja macam I pun mungkin akan start mencarum ya. Sebab kita dah start nak mula masuk kerja sebagai permanent staff. Jadi kita ada potongan KDBSP, so akan start mencarum semula. Jadi bagilah yang untuk yang 10,000 tu tak seberapanya pun ya. Diorang pakai sebulan 2 bulan pun habis juga. Tapi 10,000 tu amat. Jadi kepada anda, jadi kepada yang pihak kerajaan tu, janganlah main tarik-tarik tali, buat drama-drama swasta. Kita bosan lah, tak boleh. Bagi je lah, ya. Saya rasa yang keluarkan tu adalah mereka yang betul-betul susah. Yang mereka yang ada pendapatan, yang ada pekerjaan, tak payahlah keluarkan. Kita tak paksa pun. Bila simpan sampailah umur 55 tahun. Bagi mereka yang macam saya ni, baru dapat kerja, lepas tu kerja pun belum tetap lagi kan, baru nak masuk tetap, itu pun kalau dapat tetap lah. Kalau tak, saya pun memerlukan juga wang untuk meneruskan kelangsungan hidup. Jadi kalau diberi lagi sekali 10,000 tu memang tak tolak lah, memang kita akan ambil lah, kita mohon juga ya. Ada yang orang berjuang tu jual nasi lemak dulu. Kita umur, you kena faham kalau umur dah banyak, susah untuk dapat pekerjaan kat Malaysia ya. Jadi macam mana kita orang nak survive? Jadi bagi saya, kerajaan tolonglah pertimbangkan semula lah. Bagi pengeluaran yang 10,000 tu, yang seterusnya lah kan banyak lagi akaun kan, duit kan. Keluarkan. Ya, keluarkan untuk you punya keperluan hidup you. Ya. Ada orang kata nanti kurang, nanti hari tua. Hari tua macam saya cakap sebelum ni, hari tua tu berlaku untuk masa akan datang ya, tapi yang diperlukannya sekarang. Tapi misalnya kalau seandainya hari tua tu dia tak begitu bagus, selagi hidup kat dunia ni dia mesti kena berusaha walau apa cara pun untuk hidup kat dunia kan. Tapi at this moment, jalan yang terbaik sekarang ni ialah mengeluarkan duit yang mereka ada untuk kelangsungan hidup mereka yang mereka perlukan. Kalau mereka nak tunggu sampai mereka dah tua besok, bagaimana dengan hari ini? Nak makan macam ni, ini makan yang murah. Tapi murah-murah pun, daging ni mahal ke? Ayam ni mahal ke? Naik harga je ayam. Tempe, takkan nak makan tempe je. Makan nasi tempe, nasi tempe kan. Awak yang dekat atas, makan sedap-sedap. Duit awak berkepuk-kepuk. Mereka ada duit, bukan mereka tak ada duit, tapi mereka tak ada kerja, mereka tak ada pendapatan. Jadi mereka ni pun nak makan sedap juga, nak ada hutang-hutang nak kena bayar juga, ada banyak benda lagi nafsu-nafsu. Mereka pun ada nafsu-nafsu juga kan, nak beli makanan sedap-sedap, nak beli keperluan-keperluan yang wajib lah bagi mereka dengan anak mereka, dengan keluarga mereka. Dia orang nak bayar hutang, dikejar hutang, tapi duit mereka ada dalam simpanan. So better kita keluarkan untuk keperluan mereka, untuk kebutuhan mereka hidup. Awak mereka yang berada ke atas, yang gaji dah 100,000 sebulan, kita tak akan nampak orang yang memerlukan 10,000 tu nak digunakan selama setahun dengan ada keluarga lagi. Itu benda yang tidak berlaku adil Dia nak tahan duit dia, tahan lama-lama kat situ, buat. Sedangkan dia memerlukan sekarang. Tak apalah, untuk KDBSP ni memang simpanan untuk hari tua. Tapi dalam waktu yang sama kita boleh jadikan dia simpanan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Perlu dikeluarkan. Ya, sebab tu kalau kita tengok di Malaysia mengeluarkan duit caruman KDBSP. Ada negara-negara maju tidak mengeluarkan duit caruman KDBSP. Tetapi kalau jadi macam negara India, yang negara dia jatuh bankrupt kat situ, duit KDBSP pun tak boleh keluar, dividen pun tak dapat kat situ kan. Jadi kesianlah kepada rakyat-rakyat ni kan. Jadi rakyat-rakyat yang marhain ni, mereka tidak ada suara mereka untuk didengar. Jadi apa yang mereka ada ialah sekarang ni waktu nak mengundi, dah sampai waktu nak pilihan raya. Inilah masanya untuk you
menentukan siapa pemimpin yang layak untuk menjadi pemimpin yang boleh bantu you, bantu rakyat. Bukan bantu untuk penuhkan duit poket mereka, gila kuasa, boleh buat sewenang-wenangnya, berada di puncak. Jadi inilah masanya, inilah kuasa you sekarang ni, netizen-netizen, rakyat menentukan. Dan selepas tu, you carilah siapa yang boleh membantu you waktu susah. Itu you kena cari pemimpin yang kerajaan yang seperti itu. So, nak makan ni pun dah kenyang dah. World kat situ, nasi pun dah habis. Ni nanti makan lagi lah. Saya makan memang sikit. Tapi sebab dah lama makan tak berceloteh kan. Sebab saya memang suka makan berceloteh kat sini. Nak bagi pandangan lah. Mana tahu pandangan saya ni awak suka kan, boleh dijadikan sebagai satu penerimaan idea ke kan. Manalah tahu kan, boleh juga. Tapi kalau seandainya macam biasalah, kalau pandangan yang saya bagi ni tidak menepati cita rasa anda, mungkin lain daripada persepsi anda, saya hanya rakyat marhaen yang biasa. Jadi kalau anda tak suka, tak payah tonton, tak payah bagi komen yang pelik-pelik, you skip je. Tak apalah, ni pandangan tak pernah silap. You skip je. Jadi tak melukai hati sesiapa, ya. Tapi kalau anda suka, please like, please subscribe punya channel, support channel I. Tontonlah video-video I. Memang suka memasak, saya memang hobi saya suka memasak. Dan walaupun anda video saya tak banyak penonton, masih sikit lagi penonton, tak begitu popular, tapi saya tetap tak putus semangat. Saya tetap juga memang minat memasak, dan saya masih kat Malaysia, jadi banyak menu-menu yang saya kena ketengahkan. Cuma waktu sekarang ni saya agak busy, saya memang tak ada masa. Tapi kalau saya ada masa, memang inilah kamera, saya akan masak, saya akan cari idea nak masak apa, nak tunjuk dekat dalam video. Terserah pada anda lah nak menonton ke tak menonton. Kalau anda menonton, terima kasih banyak-banyaknya, Tuhan saja yang membalas. Semoga anda juga akan sukses dalam hidup anda. Bagi yang tak suka, bagi yang haters, bagi yang membenci, tak payahlah nak komen apa-apa, you skip je. You jangan tengok I punya video. Ya, sebab saya orang yang very sensitive dengan orang berkata, orang bercakap, because itu benda yang I paling takut ialah orang nak bercakap. Sebab bila orang bercakap, kita akan melenting. Bila hanya melenting, nanti kita akan jadi bergaduh ke situ, akan terlalu. Kalau awak tak suka, tak apa, awak boleh pergi, saya tak marah kat awak, saya akan sayang kat awak juga. Tapi kalau awak sayang kat saya, awak suka video-video saya, channel saya, terima kasih, thanks God. Okay. Sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain menu, di lain resepi, di lain celoteh lah. Bye.